Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kelas pengajian kita daripada kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-43. Betul ya? 43 kan? Hadis yang ke-43. Al-hadithu tsalits wal arba'un, hadis yang ke-43. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqu al-fara'id bi ahliha fama abqatil fara'id fali awla rajulin dzakar. Kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Baik. Hadis yang ke-43, hadis ni diriwayatkan daripada Ibn Abbas, yakni Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqu al-fara'idha bi ahliha, serahkanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Fama abqatil fara'idu fali awla rajulin dzakar, lalu apa yang disisakan oleh pembahagian wajib tersebut, maka itu adalah bagi yang paling utama dari pihak lelaki. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, hadis kitab kita ni adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dikenali dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in maknanya 40, 40 hadis. Dan sebenarnya kitab ni dia ada sejarah dia lah. Asal, seperti mana kita pernah terang dulu, kita ulang kaji sikit lah. Asal kitab ni adalah kitab yang ditulis oleh Abu Amr Ibn Salah yang meninggal pada tahun 643 Hijrah. Beliau menghimpunkan hadis yang mana hadis-hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang dianggap sebagai teras agama, usul dalam agama, yang mana ia juga termasuk dalam kategori hadis jawami'ul kalim, hadis yang lafaznya pendek akan tetapi mengandungi maksud yang besar, maksud yang luas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tu Ibn Salah dia telah bahagikan ataupun dia telah himpunkan hadis itu sebanyak 26 hadis. 26 hadis, dan dia namakan kitab dia tu Al-Ahadithul Kulliyah. Hadis-hadis yang bersifat kulli, yakni bersifat umum lah tentang agama, hadis-hadis teras tentang agama. Selepas pada tu mai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, beliau telah tambah daripada 26 tu, dia tambah lagi jadi totalnya 42. Dari
Mana dia daripada 26 tu dia tambah lagi hadis yang dia rasakan pada ijtihad dia memenuhi syarat-syarat yang sama macam yang dikehendaki oleh Ibnu Salah tersebut, maka dia namakan kitab tersebut Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, yang masyhur lah dengan nama Arba'in An-Nawawiyah. Jadi asalnya 26 pergi jadi 42. Maknanya kita dah habis dah hak 42 hak Imam Nawawi tu kan. 26 Ibnu Salah, lepas tu tambah lagi sampai pergi jadi 42 hak tu hak Imam Nawawi. So start daripada hadis malam ni hak 43 sampailah ke 50, yakni 8 hadis tambahan ni. Hak ni adalah tambahan yang ditambah oleh Al-Hafiz Ibn Rajab. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali yang mengarang kitab Jami' Al-Ulum Al-Hikam, syarah kepada kitab Arba'in Nawawiyah ni kan. Jadi dia pergi tambah lagi 8 bagi cukup jadi semuanya 50 hadis. Jadi hadis yang akan kita baca pada malam ni adalah hadis tambahan yang ditambah oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. So hadis kita pada malam ini adalah hadis yang mana Ibn Rajab dia ada sebutlah dalam Jami' Al-Ulum Al-Hikam. Dia kata inilah antara hadis yang ramai di kalangan ulama yang mensyarahkan hadis 40 ni, yang tulis syarah kepada hadis 40 ni. Depa kata patut-patutnya Imam An-Nawawi buat masuklah kan hadis ni juga dalam kitab dia kan. Tapi dia mungkin dia terlepas pandang kepada, tapi tak semestinya begitu. Itu adalah andaian kita sahaja kan. Jadi dia sebutlah benda tu, bahawasanya ada pihak yang mendakwa bahawasanya patutnya hadis ni dibawa masuklah kan. Tapi tak apalah, dia ambil cadangan tu dan dia bawa masuk dalam tambahan yang 8 hadis tersebut. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan juga hadis ni juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Hadis ni sebenarnya hadis yang kita boleh katakan sebagai teras ataupun asas dalam masalah faraid. Kita tahu dalam syariat Islam ni, dia syariat yang sempurna ini dia akan merangkumi banyak perkara kan. Banyak perkara. Ia melibatkan soal ibadat kan, muamalat, munakahat, jinayat dan macam-macam lagi kan. Dan salah satu cabang dalam syariat Islam ni adalah melibatkan soal pembahagian harta pusaka. Pembahagian harta pusaka. Hal ini kerana sejak daripada dulu lagi sampailah sekarang, manusia ni masih lagi bertelagah kan, dan saling mempertikaikan soal hak kan. Hak kepada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dalam Islam, harta yang ditinggalkan oleh si mati ni kita panggil tarikah. Maknanya bila satu orang tu dia mati, harta yang dia tinggal, itulah yang disebut sebagai tarikah. Maknanya bila kita dah mati, harta apa yang ada asalnya harta tu milik kita, maka itulah disebut sebagai tarikah. Manakala orang yang layak untuk menerima harta tersebut, mereka ni dianggap sebagai waris lah kan. Jadi waris ni merujuk kepada mana-mana individu yang ada selepas kematian si mati. Maknanya si mati saja, siapa ahli keluarga yang ada pada waktu tu kan, yang mungkin melibatkan hubungan tu hubungan darah daging ataupun hubungan tersebut melalui perkahwinan
kan, melalui perkahwinan, maka mereka ni dianggap sebagai ahli waris. Dan syariat telah pun menetapkan ada ahli waris ini yang mana mereka ini menerima harta pusaka melalui pembahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka ini dikenali sebagai ashabul furud, kan? Yakni golongan yang telah ditetapkan secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini layaklah untuk menerima harta pusaka tersebut melalui ataupun disebut sebagai ashabul furud. Manakala kategori yang kedua disebut sebagai asabah. Disebut sebagai asabah. Jadi hadis ni bila Nabi SAW kata alhiqul faraida bi ahliha fama abqatil faraidu fali aula rajulin zakar. Jadi hadis ni Nabi SAW suruh serahkan harta pusaka ni kepada yang berhak menerimanya di kalangan ashabul furud yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama abqatil faraidu fali aula rajulin zakar. Yang ni merujuk kepada asabah. Yakni setelah dibahagi kepada ashabul furud, maka baki itu diambil oleh golongan yang disebut sebagai asabah. Manakala asabah ini diperincikan di sini pula fali aula rajulin zakar, maka itu adalah bagi yang paling utama dari pihak lelaki. Maknanya kita lihat daripada pihak lelaki siapa yang paling layak mengikut hierarki yang telah pun ditetapkan oleh syarak. Jadi mereka ni disebut sebagai ashabul furud, asabah. So waris ni ada kategori waris yang disepakati. Maknanya para ulama sepakat yang mereka ni layak menerima harta pusaka. Yang ni dibahagikan kepada dua tadilah. Pertama disebut sebagai ashabul furud dan yang kedua disebut sebagai asabah. Manakala waris yang tak disepakati ni disebut sebagai zawil arham. Yang ni adik-beradik yang agak masuk level hierarki yang agak jauh sikit berbanding dengan ashabul furud dan juga asabah ni. Baik. Contoh-contoh senarai waris yang layak untuk menerima harta pusaka ni, kalau lelaki sudah semestinya anak lelaki lah. Itu hal paling utama, anak lelaki. Anak lelaki kepada anak lelaki. Ni dia terjemahan kepada ibn kan, ibnul ibn, anak lelaki kepada anak lelaki, sebenarnya cucu lah. Jadi dia dalam bahasa Arab ni dia macam nak detailkan sikit lah, kan. Kemudian bapa, kemudian jad, tok, kemudian saudara lelaki seibu sebapa, kemudian saudara lelaki sebapa, kemudian ada saudara lelaki seibu. Lepas tu anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa, kan. Pasal apa dia ada seibu sebapa, bapa saja, ibu saja, kan. Ini kita kena faham, kan. Bila melibatkan waris ni, ahli keluarga ni, ada keluarga yang berkahwin, dan perkahwinan tu melebihi daripada satu, kan, berpoligami, ataupun dia kahwin tu dia ni duda, kan, ataupun wanita tu dia adalah janda yang mempunyai anak, kan. Jadi bila dia mati sudah semestinya anak-anak dia tu juga perlu diambil kira, kan, dari sudut pembahagian harta pusaka tersebut.
Dan termasuk juga dalam lelaki tadi ni, bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa, anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa, anak lelaki kepada bapa saudara sebapa, dan juga suami. Suami sudah semestinya kan termasuk di antara waris lelaki yang layak. Manakala perempuan, anak perempuan kepada anak lelaki, yang ni cucu lah, cucu perempuan. Ibu, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa, saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapa, dan juga isteri. Yang ini antara ahli senarai, ahli waris yang layak lah untuk nak menerima harta pusaka tersebut. Baik. Jadi selain daripada tu, kita nak kena tahu pula apa bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak. Bila kita sembang soal faraid ni, kita tak boleh lari daripada ayat Al-Quran yang telah pun menyebut secara jelas. Yang ni kita sebut sebagai qat'iyatul thubut, qat'iyatul dilalah. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut secara jelas, pertama dalam Al-Quran kan? Quran ni adalah satu nas syarak yang kita sepakati menerima dia sebagai salah satu sumber hukum hakam syarak, yang mana Quran ni dinakalkan kepada kita secara mutawatir. Maknanya qat'iyatul thubut. Kita tak boleh menafikan keabsahan Quran ni sebagai dalil syarak, sumber rujukan dalam syariat Islam. Kemudian qat'iyatul dilalah, apabila disebut tu bukan bersifat general, tapi disebut tu secara angka, secara spesifik. Umpamanya setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. So ini contoh pembahagian yang telah ditetapkan oleh syariat di dalam Al-Quran secara jelas. Jadi kita tak boleh dah nak takwil 1/2 tu sebenarnya dia bukan 1/2. Dia sikit lebih kurang pun tak apa. Tak, dia memang tak boleh. Kerana benda ni telah pun disebut secara jelas dalam Al-Quran. Sebab itulah kita nak sebut benda ni kerana apa? Kerana di akhir zaman ini ada orang yang cuba menawarkan produk-produk baru yang disebut sebagai produk wasiat lah, wasiat bersyarat lah, macam-macam lah kan. Baik, saya tak nak menafikan kewujudan produk-produk ni, dan mereka ni mempunyai panel syariah yang tersendiri dan sebagainya. Kita tak nafikan benda tu. Akan tetapi janganlah bila kita promosi produk-produk ni, kita seolah-olah macam kita kata hak faraid tu macam tak adil. Dan faraid tu macam memangsakan keluarga kan. Isteri kita pun kongsilah, share bila jadi kontroversi di kalangan artis. Artis mati, lelaki lah, artis ni mati, tinggallah bini dia kan dengan anak-anak. Lepas tu adik-beradik tu pergi berebut lah kan, kata pergi ambil kereta lah apa kan, masuk pula portal-portal hiburan ni, benda tu jadi sensasi kan. Zaman-zaman lah ni kan, kawan ni bawa keluar kenyataan, kawan ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu ni kan. Jadi soal abang pun kod benda tu, kita pun share lah benda tu. Inilah jadi kan. Bila mana kita tak ambil produk yang kami tawarkan ni. Produk yang kami tawarkan ini menjamin hak keluarga, isteri tidak akan teraniaya, anak-anak dia tak akan jadi macam ni. Nampak? Jadi kita ni seolah-olah secara tidak langsung, mungkin kita tak kata secara direct, tapi kita macam seolah-olah secara langsung, secara tidak langsung, indirectly, kita macam merendah-rendahkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula duk menakut-nakutkan yang ni, mana-mana isteri kan, yang ada anak perempuan saja, tak ada anak lelaki. Tolonglah beringat pok-pok menakan duk aim dah harta kan, harta suami kita kan. Jadi kita ni kena secure siap-siap dah kan. Pasal
kita tak ada anak lelaki kan. Jadi kita dia mula dah buat benda-benda macam tu kan. Sehingga kan kita ni duk fikir benda yang kemungkinan kan. Benda tu semua kemungkinan. Ada tak kemungkinan tu kita dapat anak lelaki? Boleh jadi ada lagi kan. Dan suami kita pun duk ada lagi kan. Duk ada di rumah elok lagi kan. Kita ini ni duk baca Facebook dan sebagainya, kita pula jadi takut abang ni. Orang duk kata ni kan. Ni sagi tu kan. Adik abang tu sagi depa pakai ambil dia kata-kata abang ni yang macam mana ni kan. Kita mulalah kan. Jadi duk elok-elok lelaki baru balik kerja duk tengok TV elok-elok, tiba-tiba pergi jadi berkelahi kan. Kerana benda seperti ini. Jadi ini semua di atas andaian, dan kita tak nafikan dalam soal kita perancangan kewangan. Kita memang patut kena ada satu perancangan. Tapi last sekali, ini soal benda yang akan berlaku dan terlalu banyak kemungkinan yang akan berlaku. Kita nak secure dari beberapa sudut. So kita pun kalau macam tu saya cadang abang buat hibah siap-siap lah kan. Jadi rumah-rumah kita dah banyak, abang dah banyak rumah ni kan. Abang bagilah kat anak-anak kita siap-siap, kat anak perempuan kita bagi siap-siap. Habis dengan rumah-rumah kita hak ni pun kita bagi dah kat anak kita kan. Bagi dah siap-siap. Anak perempuan kita kahwin dengan lelaki dia kata kat duk bincang-bincang ni, lelaki dia kata kat bini dia, kita kena secure rumah ni. Kita duduk rumah ni, kita sewalah kat abah pergi rumah lain. Lah yang si ayah ni dia tak mati lagi kan. Tapi kerana duk fikir hak dulu ni, punya nak jaga ni, hibah siap-siap, tukar nama semua siap-siap dah ni, kena keluar daripada rumah tu kan. Jadi kita pun pergi buatlah video TikTok kan. Boh lagu sedih kat belakang ni, diusir oleh anak daripada rumah sendiri dan macam-macam lagi kan. Dah. Lalu kita semua benda ni atas apa? Atas andaian kita, kerana kita duk bimbang ni dan sebagainya. Jadi pada dasarnya dalam masalah ini, kita semua tak tahu bila kita mati, betul tak? Jadi pada dasarnya kita fikir takat mana yang ada sudah. Jangan terlalu overthinking, melampau dalam fikir sekali buat andaian anak kita macam mana ni, yang ni macam mana. Lah ni hak harta kita ada, kan, sudah. Yang ni cara saya fikir kan. Tuan-tuan nak fikir lagu mana terpulang. Cara saya fikir lagu tu saja. Kalau saya mati, pandai-pandai apa lah, tanggungjawab aku setakat ni dah lepas. Depa duk buat andaian kata no sagi hak duk dalam kawan tu mati kan, dia tu tak tenang dalam kubur pasal masalah harta pusaka tak dibahagikan lagi dan sebagainya. Hang tahu mana benda tu? Dia duduk dalam kubur tu, dia nak fikir tentang amalan dia. Hak dia sendiri buat waktu hidup, hak tu pun tak selesai lagi. Jadi fikir hak tu sudah kan. Jadi kita fikir takat hak kita mampu saja sudah. Sebab itulah Allah Ta'ala buat peraturan ni. Maka sesiapa yang hidup pada waktu tu, hampa tolong fikirlah bab ni. Bab aku dah selesai dah kan. Dan aku hanya nak fikir apa yang setakat duk ada. Dah hak ni pun letih fikirlah kan. Jadi hampa yang hidup, ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan, hampa buat. Hampa tak buat, hampa akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya fikir teratur je lah kan. Sebab saya sebut benda ni pasal adalah yang duk tanya saya macam-macam kan. Macam mana saya nak buat ni kan. Lepas tu saya kata kalau dah bimbang sangat, hibah lah bagi kat anak. Lepas tu dia kata kalau hibah, sagi kalau macam tadi lah. Kalau dia pun habis ambil semua atau tu dia pergi jual ke apa, macam mana pula? Itulah saya kata tadi. Saya kata jangan duk fikir sangat kan. Benda ni jangan duk fikir sangat. Benda takat mana yang boleh kita usaha, kita buat lah. Habis tu kita selesai sudah kan. Jadi kalau nak hibah pun janganlah hibah semua sampai ke tapak-tapak rumah pun hibah habis semua kan. Kita ada lah duit kita nak belanja dan sebagainya kan. Macam tu.
Betul. Itu harta-harta dalam negara. Luar negara tak kira. La ilaha illallah. Lepas tu kita kena cari apa mana Abang Sulaiman tak main. Sulaiman akhlakan. Jadi benda ni, sebab tu saya katakan, macam saya sebutlah, benda ni berapa kali dah saya sebut. Kerana sudah ada gerakan di beberapa negara Arab yang mula secara lantang, secara jelas menyebut tentang menolak faraid ni sebagai satu mekanisme untuk dijadikan pembahagian harta pusaka. Kita di Malaysia alhamdulillah benda ni telah pun dijamin ataupun disecure di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. So mahkamah syariah mempunyai hak dan kuasa, tuan-tuan kena faham, dia bukan setakat melibatkan nikah kahwin, cerai, hadanah, hak penjagaan anak, termasuk juga adalah harta pusaka ni kan. Jadi waris bila kematian sahaja, contohnya kan, dia kematian ahli keluarga dia, harta yang dia tinggalkan tu, benda pertama yang patut kita buat adalah ambil daripada harta dia tu untuk pengurusan jenazah dia. Apa sahaja kos yang melibatkan pengurusan jenazah hendaklah diambil daripada harta pusaka tersebut. Setelah itu hutang-hutang dia yang ada mesti dilunaskan menggunakan harta baki yang ada. Kemudian wasiat dia. Dan wasiat ni merujuk kepada wasiat yang melibatkan harta, bukan wasiat kata apa nama, siapa nak uruskan jenazah, siapa nak mandi ke tak. Yang ni melibatkan harta. Dan wasiat ni kita kena pegang pada dua prinsip ni. Yang pertama, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Maknanya wasiat tidak boleh dibagikan kepada waris. Waris ni siapa? Anak kita kan. Kita tak boleh wasiatkan kepada anak kita. Kerana wasiat ni akan terpakai bila mana kita mati, baru terpakai wasiat tu. Kemudian prinsip yang kedua adalah mestilah jumlah agihan daripada portion wasiat ni tidak boleh lebih daripada 1/3 secara keseluruhan. Mana keseluruhan portion wasiat tu tak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta tersebut kan. As-thuluthu was-thuluthu katsir, kata Nabi SAW kan. 1/3 tu pun dah banyak kan. Jadi ini contohnya, kita wasiatkan harta kita ni nak diberikan kepada ni contohnya Baitul Ilmi contohnya. So dia mesti tak boleh lebih daripada 1/3. Ataupun kita ada anak angkat kan. Kita ada anak menakan yang kita sayang, yang mana kalau kita mati, anak menakan ni nampak dia tak termasuk dalam orang yang layak, sebab kita ada anak kan. Kita ada anak lelaki, ada anak perempuan, so dia takkan dapat lah. Tapi kita sayang kat dia, kita nak bagi kat dia, so kita boleh wasiatkan dia kan. Jadi maknanya wasiat ini mestilah kepada bukan ahli waris dan dia tak boleh lebih daripada 1/3. Baik, seterusnya selepas pada tu, selepas kita dah settle masalah wasiat, barulah kita bahagikan harta tersebut kepada ahli waris yang layak untuk nak menerima harta pusaka tersebut. Jadi pada waktu tu, antara benda yang boleh kita buat adalah kita pergi ke jabat agama yang bahagian menguruskan harta pusaka ni, untuk kita nak dapatkan sijil pembahagian faraid, supaya kita habaq mereka siapa waris yang sedia ada dan macam mana kita nak bagi. Mereka akan bagi secara general lah, secara umum, portion siapa layak akan dapat banyak mana bahagian-bahagiannya dan sebagainya. Lepas pada tu kita kena buat kira sendirilah. Dan kita ni banyak maksudnya harta kita pun banyak lah, banyak tuan-tuan, banyak, saya tak banyak. Tapi kita ada banyak tempat, maksudnya ada dalam tabung haji ada, lagi ada dalam ASB lah, lagi ada sana sini, kemudian ada tanah. Dan yang ni bila dia melibatkan harta yang bersifat fizikal ni, hak ni yang agak sukar. Macam mana kita nak agihkan. Dan yang ni juga antara punca yang menjadi pertikaian.
Salah satu cara yang mudah adalah jual je lah kan. Tapi bila melibatkan jual ni sayanglah kan. Sayanglah dari satu sudut kan. So terpulang, ada orang ambil pendekatan buat koperasi keluarga, dan saya rasa ini satu idea yang bagus kan. Buat koperasi, jadi harta-harta tu semua pergi letak pak di bawah koperasi, kemudian agihan keuntungan daripada pendapatan daripada harta-harta ni diagihkan berdasarkan portion tu, saham tu ikut agihan faraid tu lah kan. Jadi yang ni saya rasa adalah satu benda yang bagus lah kan, supaya tidaklah harta-harta tanah-tanah umat Islam ni habis terjual begitu saja kan. Sebab itu di Pulau Pinang ni, atas inisiatif daripada Majlis Agama Islam Pulau Pinang, mereka ada buatlah kerjasama projek-projek macam wakaf yang bersifat wakaf yang boleh generate income, yang mana income tu dimanfaatkan pula untuk maslahah umat Islam. Sebab itu tuan-tuan tengok projek apa, wakaf Siti Aisyah tu kan. Dah ada berapa lagi, macam mana tuan-tuan fikir, macam mana pula tanah wakaf dibuat pembangunan dan sebagainya. Yang ni ijtihad, antara ijtihad moden di zaman kita hari ni, melihat kepada kepentingan untuk umat Islam kena ada menguasai harta-harta di kawasan-kawasan utama, prime area ni, kena ada orang Islam duduk ni. Lah ni disebabkan oleh peningkatan kos sara hidup dan peningkatan harga hartanah ni, orang Islam kuih tak boleh beli di kawasan-kawasan. Maka kita pakat pergi duduk tahu mana? Kita pergi duduk di Sedim. Mahal Sedim. Mahal kan. Pakat lari pergi duduk di Kulim lah kan. Kulim ni tahun tu pun naik juga dah. Jadi kawasan-kawasan utama ni pakat tak ada habis lah kan. Jadi itulah salah satu cara mereka cuba untuk nak buat tadbir urus ni dengan cara sedemikian, supaya mereka buatlah rumah-rumah dengan harga yang mampu milik, yang boleh dibeli oleh orang Islam. Walaupun mampu milik tu pun kita bersakit kepala lah nak beli. Jadi tapi ini adalah satu usaha lah yang mereka cuba buat untuk nak memastikan harta-harta ni, umat Islam ni tidaklah habis terjual begitu saja kan. Jadi cara pembahagian tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena tahu, setelah Allah Taala sebut tentang pembahagian tersebut, Allah Taala menyatakan tilka hududullah. Ini adalah hududullah. Ini adalah peraturan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena balik kepada ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kita ni tak dianggap beriman dengan iman yang sempurna sehinggalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum ke atas kita. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Bila Allah Taala dah tetapkan hukum, kita terima, dan kita tak ada rasa macam berat hati gundah gulana wa yusallimu taslima, dan kita menerima hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan hati yang terbuka. Dan bab ni kita cakap ataupun kita sembang, mungkin dalam bab lain kita boleh kata dalam masalah solat ni kita kena ikut seperti mana yang Nabi buat. Kita tegah dalam bab ni jadi tak ikut ni tak boleh tapi bila mai dekat harta, tang tu kita dah mula jadi cerai. Kita jadi cerai. Pasal apa? Pasal ini melibatkan kepentingan peribadi kita.
Dan bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan melibatkan harta, pada waktu tu kita tahulah kan, macam mana satu orang tu dia nak menerima ataupun tidak hukum ketetapan Allah Ta'ala itu dengan hati yang terbuka kan. Sebab mungkin solat ni dia macam dia tak nampak sangat benda tu, benda yang tak nampak kan. Tak nampak ni maksud saya dia tidak akan memberi manfaat duniawi kan. Untung tu tak nampak. Tapi bila melibatkan geran-geran tanah serelung, 4 relung, 5 relung, 10 relung kan. Tanah-tanah pula ada derian musangking kan. Ada pula bendang kan, ada sawit, semua benda ni boleh mendatangkan hasil. Lepas tu ada pula ni shop lot kedai kan, bangunan rumah sana sini kan. Kemudian saham-saham syarikat, factory. Jadi bila dah banyak, kita mula jadi, kita punya pertimbangan tu dah jadi lain dah kan. Pertimbangan waktu tu kita ayat-ayat tadi tu yang kita kira dah hafal ni, bila cerita kat orang pasal masalah solat, masalah apa lagi selalu kita duk main ni kan, tahlil lah apa semua, kita kira lancak lah sebut benda tu. Tapi bila main tang ni, kita jadi macam gagap. Kita dah mula gagap kan. Jadi pada waktu tu Allah Ta'ala akan uji kita. Dan bukan sedikit tuan-tuan yang kita dah tengok waktu hayat yang masih hidup ni, orang yang kita nampak macam pak lebay lah orang panggil kan. Tapi bila main soal ini, waliyadzubillah, hatu lebay tu kita tak tepi selalu kan. Bahkan mereka boleh bertengkar, berkelahi pada benda yang benda tu tak banyak mana pun kan. Tapi punya berkelahi tu, la haula wala quwwata illa billah kan. Sebab tu saya tengok ayahanda saya dalam masalah ni, dia selalu duk cerita kat kami tentang kami adik-beradik ni lah, tentang benda ni. Dan dia, saya tengok harta tanah tu, hasil dari tanah tu sebenarnya berapa dik je. Tapi dia suruh saya kira berapa sen tu. Dia kata ni apa saya pak adik ayah saya ni meninggal awal kan. Jadi dia ada anak-anak dia kan. So ada bahagian dia pun ni, dia kira. Lepas tu mula-mula kira dulu, kupang-kupang semua tu kira habis. Lepas tu bahagian dia ada kupang-kupang tu semua pi bagi kat sana. Kira bagi cukup sampai kupang. Kadang-kadang kita fikir, doh pasal apa sampai nak kena bagi tu, bagi je lah depa semua tu kan. Tapi kita lah ni kita kira bahagi dulu. Soal lepas pada tu, kita nak nak bagi terus ke ataupun kita nak ambil sikit berkurang part kita ke lagu mana, itu masalah yang kedua. Masalah yang pertama, kita kena bahagi terlebih dahulu kan, mengikut pembahagian yang jelas yang disebut oleh syarak. Dan kita jangan mudah-mudah kan pi ambil barang biar orang tu mati saja. Kita duk ungkit ni kita, padahal kita dulu kita bagi dah dekat dia kan. Bagi maknanya bagi je kan. Tiba-tiba bila kau tu mati, tu nak ambil balik kita pergi ambil tu, pergi ambil ni dan sebagainya. Dan kadang-kala benda-benda tu melibatkan benda-benda yang remeh, golok kan, pinggan, mangkuk, set korel. Korel ke tuan-tuan? Saya tak tahu sikit benda tu kan. Tapi ada daripada bunga-bunga kecil, bunga besar lah apa kan. Jadi benda-benda begitu tidak padan untuk kita ni dihumban ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Kerana sebab benda-benda tu saja kan. Benda-benda kecil. Kalau 1 juta 2 tu padan kan, pun tak padan. Tapi kalau nak dinisbahkan dengan nikmat, boleh belanja duit tu, kira bukan memang tak padan pun kan. Tapi setidak-tidaknya boleh enjoy jugalah kan. Ni benda-benda yang remeh macam tu kita ambil. Jadi itu belum kira lagi ada yang pi pejabat tanah ni zaman dulu yang rekod tak berapa jelas kan. Pi mengaku saya lah anak tunggal dalam, padahal dia ada adik-beradik, bapa sama kan, tapi mak lain-lain. Jadi dia pergi habaq pejabat tanah tu, saya saja yang ahli keluarga yang ada. Lalu
Dialah dapat semua benda. Dialah dapat semua benda. Dan itu yang berhubung dengan amanah raya apa pula? ya, Amanah raya. amanah raya. Amanah raya ni, Ha. amanah raya ni adalah satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan, dan mereka ni ada akta mereka yang tersendirilah. Jadi Dia nak cerita tadi. dia melibatkan masalah apa? Masalah betul, ketinggalan. Wallahu alam, yang saya tahu depa ni mempunyai, depa ada bidang kuasa lah dalam masalah. Dia punya charge rate tu Tinggi ya. lepas itu kalau kita pergi mahkamah syariah, dia suruh patah balik pergi ke amanah raya. Berhubung tu yang jadi masalah. Pasal apa? Itu saya tak tahu, wallahu Mahkamah alam. syariah boleh settle, tapi dia suruh patah balik ke Yang tu dah soal teknikal tu saya tak tahu. Wallahu alam. Tapi yang saya tahu, depa ni memang mempunyai autoriti lah. Sebab tu siapa-siapa yang nak buat hibah ke wasiat ke apa melalui depa tu memang valid lah di dalam mahkamah syariah. Dia soal ni bila tak ada pertikaian tak apa, tapi bila ada pertikaian, yang ni yang masalah. Sebab itulah dalam soal wasiat umpamanya, tentang kalau nak wasiatkan harta, melibatkan harta, benda tu biarlah berdokumen. Biar kena jelas dan clear. Ada hitam putih. Yang duk jadilah ni di Pulau Pinang ni, masalah kita ni, harta-harta yang telah diwakafkan. Ada yang kontupi kata selagi aku hidup ni hampa duklah tentu, ada orang duk tentu kan. Jadi dia kata hampa duklah tentu. Hampa duklah tentu tu apa maksud dia? Yang tu masalah dia. Nak tafsir macam mana? Pasal zaman hampa duklah tentu tu zaman tu tak ada apa-apa kat kawasan tu kan. Tak ada apa-apa pembangunan. Tapi bila dah zaman dah ni, satu kaki persegi tu di kawasan prime area lah ni berapa kan? Tanah-tanah tu berjuta jutaan ringgit kan. 10 juta, 100 juta pun ada kan. Jadi macam mana kita nak buat dengan status orang-orang ni yang telah pun menetap di tanah tersebut? Dan depa tu bukan satu generasi, dah sampai ke 3 sampai ke 4 generasi lah kan? Jadi macam mana kita nak buat dengan depa? So bila pejabat agama nak minta depa keluar, bantahlah tutup papasan, zalim dah, masuk pula politik dia jadi lagi haru lah kan. Jadi inilah banyak yang duk jadi. Jadi kita ni kena jelas kan. Kita nak buat sekolah umpamanya, banyak orang kita ni suka wakafkan harta untuk sekolah. So bila nak buat sekolah ataupun nak buat bangunan pusat pengajian ni macam ni kan, pusat pengajian, tak kisah tak pusat pengajian apa pun nak wakafkan, biar kena jelas, kena ada dokumen yang jelas, bagi macam mana, dalam bentuk yang macam mana, benda tu kena jelas. Sebab wakaf dia ada khusus dan am. ya. Jadi biar benda-benda seperti itu diuruskan berdasarkan ketetapan pihak berwajib, dan benda tu jelas. Kita dah tengok dah banyak dah pusat-pusat pengajian seperti pondok ke apa dan sebagainya, orang buatlah rumah tok guru kan. Itu maksudnya tok guru tu selagi dia adalah tok guru, dia duduklah di rumah tu kan, kerana wakaf tu untuk rumah tuan guru. Bila tuan guru tu dah meninggal dan tidak ada di kalangan waris-waris tu dah jadi anak-anak, tak jadi tok guru, anak-anak pergi jadi tok guru lain lah, tok guru dalam bidang fizik ke kimia ke, jadi doktor ke kan. Jadi dia tak boleh ngajar orang tu kan. So kalau ikut-ikutnya depa dah tak layak lah untuk duduk di situ kan. Depa kena keluar lah, pergilah duduk di tempat lain lah kan. Tapi diwariskan rumah tu sampailah ke generasi yang seterusnya kan. Sepatutnya depa kena keluar, tok guru lain yang dah jadi tok guru duduklah pula di rumah tu. Tapi kita tak adalah dalam bahas. Dan banyak yang melibatkan NGO, pusat-pusat pengajian ni, depa tak clear. Tak ada satu benda yang jelas hitam putih. Kerana kita ambil pendekatan, tak apalah, yang ni benda-benda kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Jadi kita tak payahlah nak strict sangat kan. Jadi
Memang betul dia wakaf, tapi kita bagilah duit kat waris-waris mereka kan. Jadi benda-benda yang tak jelas, padahal berapa orang dah saksi yang ada, saksi hidup yang dengar kata, kau ni kata tanah ni saya telah wakafkan kepada pusat pengajian sekian umpamanya kan. Tapi anak-anak lepas itu tuntut pula bayaran. Jadi mulalah nak naik mahkamah, nanti nak melibatkan pembuktian dan sebagainya kan. Jadi benda-benda seperti ini mestilah diperincikan dan dijelaskan. So kalau nak hibah, cari pihak yang macam mana nak buat hibah. Dan sekarang ni saya pun tak apa nak faham sangat dalam bab ni. Dia ada banyak produk-produk hibah ni, hibah bersyarat lah apa dan sebagainya. Yang penting kalau tuan-tuan nak buat, buatlah bagi betul-betul jelas. Kalau nak bagi sungguh-sungguh kan. Maknanya tukar nama semua bagi selesai habis kan. Cuma janganlah buat hak tukar nama rumah tadi itulah kan. Kita nak duduk lagi nak kita pergi jual pula, kita kena halau. Jadi tak apalah kan. Masing-masing fikirlah mana yang sesuai. Dan saya cukup faham dalam bab ni, kita semua bimbanglah tentang apa yang bakal berlaku pada masa yang akan datang. Itu sudah semestinya kan. Akan tetapi terlampau bimbang pun akan jadi masalah. Lalu kita buatlah setakat mana yang boleh. Yang penting kita janganlah sampai ke tahap kita terambil hak orang lain, ataupun menyebabkan boleh berlakunya pergaduhan dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang kita cuba nak elakkan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ashabul furud yang saya sebutkan tadi, mereka ni adalah individu yang akan mendapat harta melalui ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik, mereka ni ada beberapa individu, saya sebutlah contoh sikit. Pertama, suami. Suami ni ataupun dalam masalah zauj, dia akan mendapat dua cara pembahagian. Pertama, dia akan dua portion lah, 1/2, satu lagi 1/4. Ni kita bincang basic-basic kan sudah. Dia ada detail-detail lagi kan. So suami dia akan dapat 1/2. Bila dia dapat 1/2, bila mana si mati ni tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai cucu daripada anak lelaki dan ke bawah. So kita kena faham, suami ni dalam konteks ni siapa yang mati? Kalau bila kita sebut suami, siapa yang mati? Isteri lah yang mati. So suami, kalau isteri kita mati dan kita tak ada anak, maka automatik kita akan dapat 1/2 daripada harta peninggalan isteri. Banyaknya kan. Padahal dia dapat 1/2, lepas tu dia pergi menikah lagi. Kami di UiTM ni, kami ada skim khairat kematian. Disebabkan UiTM ni seluruh sistem ni, kita ada seluruh negara ni, kita ada ramai staff. Jadi kita telah tetapkan persetujuan RM2. Maknanya kalau ada siapa-siapa yang join khairat kematian ni, ada satu mayat je mati saja, setiap orang staff UiTM seluruh sistem ni akan potong RM2. Banyak tuan-tuan. Tak silap saya berapa puluh ribu, 60 ribu itu. Banyak kan. So mereka akan dapat berapa persen seminggu lepas kematian dia akan dapat, seminggu ke berapa hari lepas kematian dia akan dapat. Lepas tu baki lepas tu akan dapat dalam masa ni lah kan, dalam masa terdekat lah kan, jumlah tu. Jadi banyak. Lepas tu saya ingat bukan pendaftar lah ni, pendaftar sebelum ni, mereka adalah orang bagi cadangan supaya tambah lagi RM1. Jadi RM3. RM3 jadi banyak. Tuan-tuan kena ingat ni, ramai ni. Jadi mereka pun edar lah borang-borang survey untuk staff-staff ni, tanda lah setuju ke tak setuju. Jadi kita ni setuju lalu lah kan, bagus lah benda ni kan. Kita fikir nanti kalau kita tak ada kan, sebab kita orang lelaki memang cara kita fikir tu lah. Kita ni handphone padat ni je sudahlah. Mana-mana yang ada lah kan. Jadi hasil dapatan responden tu, majoriti kaki tangan perempuan tak setuju. Bagi up RM3. Perempuan tak setuju. So bila ditanya pasal apa tak setuju, dia kata nanti kalau kami mati, suami dapat banyak tu kan, dari hak RM2 tu pun dah banyak. Kalau dia dapat RM3 lagi banyak. Dah lah dia dapat 1/2, lepas tu dia dapat lagi hak tu kan. Jadi dia pergi menikah lain. Ni overthinking. Ni yang kita kata overthinking ni kan.
Dah mati kira habis. Kita tutup buku lah part kita ni, sudah lah kan. Dia nak nikah lain kan, sama lah macam kita pun kan. Kita kalau mati, isteri kita nak teruskan hidup, nak nikah lain, itu adalah soal lain. Biarlah orang yang hidup ni fikirlah kan. Kita yang dah mati ni sudah, pasal masa kita sudah pun tamat. Tak ada dah masa tambahan ke apa semua, tak ada dah. Habis. Jadi apa nak jadi lepas hari tu terpulang lah kan. Jadi bila terlalu fikir sangat, dia jadi macam ni lah kan. Jadi sampai sekarang cadangan tu tidak berjaya dilaksanakan. Ha? Pasal yalah tambahan RM1 punya pasal. RM1 punya pasal. Tak setuju. Ha? Start perempuan ramai. Ramai perempuan ramai. Itu dia kira petik dapat kata RM60,000 ni. RM60,000 tu bagi kepada Kepada isteri tu. bukan ada simpan dalam satu tabung khas. Ada. Limited bagi. Bagi terus. Bagi tu. Bagi terus. Bagus tu kan. Yang masih kerja itu satu. Lepas tu dah pencen pun depa ada buat juga macam satu asingnya juga bagi nak sambung itu. Jadi saya rasa macam bagus lah inisiatif. Siapa yang bagi cadangan idea ni pahala dia besar kan. Jadi itu satu benda yang saya rasa bagus lah kan. Cuma macam biasalah kan, ada sisi benda ni, ada sisi yang bagus, ada sisi yang tak bagus bagi sebahagian orang. Jadi yang tadi tu kita nak cerita, dia dapat setengah. Kalau ada anak saja, kita akan dapat suami akan dapat 1/4. 1/4. Baik, bagi isteri akan dapat, kalau tak ada anak, isteri akan dapat 1/4, dan kalau ada anak, isteri akan dapat 1/8. Pula dah kita pun bandingkan, 1/4 ni sikit lah kan. Kalau ada anak lagi, dapat pula 1/8, lagilah sikit. Tapi kita katakan begini, 1/8 manakala anak lelaki kan, anak lelaki dah ada anak lelaki, ada anak perempuan, lidzakari mislu hadzil unsayain kan. Maknanya anak lelaki akan dapat 2 bahagian daripada 1 bahagian yang diperolehi oleh anak perempuan. Akan tetapi anak lelaki itu mempunyai tanggungjawab yang mana dia perlu jagalah kan, mak dia kan, adik perempuan dia, itu semua di bawah tanggungjawab dia kan. Jadi kata memanglah, tapi dia tak bertanggungjawab. Nampak. Sebab itulah kena pilih produk kami. Dia patah balik waktu tadi kan. Nampak. Jadi pusing-pusing dia akan pergi kepada produk tu kan. Jadi kita katakan, ialah dalam soal ini ketetapan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang cuai daripada tanggungjawab tersebut, kesemuanya akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Samalah seperti mana setiap daripada kita ni mempunyai tanggungjawab masing-masing. Semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian bapa akan dapat berapa? Bapa akan dapat 1/6 jika si mati ini mempunyai anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki ke bawah kan. Dia akan dapat 1/6 plus asabah jika si mati mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah. Dia dapat dah 1/6. Lepas pada tu kan anak perempuan akan dapat bahagian dia. Kemudian akan ada baki lagi. So baki tu pak ni akan dapat. Dan pak akan dapat secara asabah si mati bila mana si mati ni tak ada anak atau cucu daripada anak lelaki. Asabah maksudnya dia ambil baki semua tu lah kan. Baki yang ada tu dia dapat kat dia semualah kan. Sekiranya tidak ada peruntukan atau tidak ada ashabul furud yang lain yang akan mewarisi harta tersebut. Baik. Mak ni akan dapat berapa? 1/6 jika si mati mempunyai anak atau cucu daripada anak lelaki atau mempunyai 2 dan lebih daripada lebih adik-beradik. So dia akan dapat 1/6. Kalau si mati ni tak mempunyai anak atau cucu daripada anak lelaki ke bawah atau tak ada cucu 2 dan lebih adik-beradik, dia akan dapat 1/3 kan. Jadi ini antara pembahagian yang
yang bersifat general lah. Kemudian anak perempuan dia akan dapat 1/2. Anak perempuan ni jika dia ada seorang sahaja dan si mati ni tak ada anak lelaki, sebab tu dia akan dapat 1/2, maknanya setengah daripada harta tersebut. Dia akan dapat 2/3 kalau ada anak perempuan si mati ni ada 2 orang anak perempuan. Maknanya anak perempuan tu ada 2 lah. Kalau dia seorang saja dia akan dapat setengah. So kalau ada 2 dia akan mendapat 2/3. Okey. Jadi banyak hal lagi kan. Saya tak maulah nak perincikan sebab yang ni melibatkan perlukan kepada perincian lah yang detail. Apa pun seperti mana yang saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pastikan langkah-langkah yang telah dinyatakan tadi. Maknanya kita pesan dah kepada anak-anak kita daripada Allah ni, peringatkan mereka supaya bila kita meninggal nanti kan, apa uruskanlah harta ni. Pertama sekali ingatkan mereka mestilah buat agihan harta ni berdasarkan hukum hakam faraid yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana pula datangnya Baitul Mal daripada Baitul Mal? Baitul Mal. Macam mana timbul pula Baitul Mal? Baitul Mal ni apabila umpamanya tidak ada waris. Satu orang tu mati, dia pun tak menikah kan, dia pun dah tak ada pak pun tak ada, mak pun tak ada kan, adik-beradik pun tak ada, dia seorang-seorang dia saja, maka harta tu akan diserahkan kepada Baitul Mal. So pada waktu tu Baitul Mal ni lah yang akan urus tadbir harta tersebut mengikut ruang lingkup kuasa yang ada pada mereka lah kan. Selebihnya yang lain tu ada umpamanya harta yang tak dituntut, yang tu kalau di Malaysia ni kita ada amanah raya lah kan. Mereka ni bertanggungjawab lah untuk nak urus. Detail yang lain Allah Alam kita tak tahu. Ustaz, kalau yang mati tu dia ada saham tapi dia pemegang porsi kan, tak ada sign transfer, share transfer je tak ada. Ini payah sikit. Proksi tu tak ada hitam putih. Dia porsi Faham lah. Maknanya tapi tak ada. tak ada nak sign transfer. Dia kena, pihak yang nak menuntut tu kena membuktian lah, kena buat pembuktian lah di mahkamah. Sekiranya dia tak ada bukti ni, dia tak ada nak buat apa. Kalau bukti pecah rahsia kan, Bukti pecah rahsia. dia ahli politik. Ini kira kes yang berprofil tinggi. Itu tu pinat mahkamah lah, apa duit banyak. Upah lawyer pelawal lah kat situ. Ya. Tapi tuan-tuan kena faham lah, ada orang selalu tanya kita, tapi kata-kata pandangan kita ni sebenarnya tidak valid dan tidak terpakai dari segi undang-undang. Dia kena juga depa sebab ini bila melibatkan harta kan. Sebab tu lagi dia tanya kita, lepas tu dia balik bercerita kat adik-beradik dia kan. Dia sebut petik nama kita kan. Ni ustaz ni kata sekian macam mana apa ni kan. Lepas tu kawan tu pun ada ustaz dia juga kan. Pitanya dan sebagainya dalam berkelahi. Jadi benda ni bila melibatkan menuntut hak yang melibatkan harta, maka mahkamah lah tempat yang sepatutnya kita pergi lah kan. Dan jangan anggap bila pergi mahkamah ni kita nak pergi bergaduh adik-beradik apa dan sebagainya. Tak. Kita nak menuntut keadilan kan. Dan satu lagi antara stigma yang melibatkan harta pusaka ni adalah kita tak mau bincang dan kita kira duk tangguh benda ni. Ini antara masalah yang saya tengok berlaku dalam masyarakat kita sehingga menyebabkan banyak harta-harta ni akhirnya jadi harta yang tadi lah tak boleh dituntut sampai jadi pasal dibekukan duduk di bawah amanah raya yang tak ada siapa nak ni. Pasal apa? Pasal kita tak buat selesai awal. So sepatutnya bila dah mati ni, antara benda yang kita kena bincang adalah tentang ni lah. Bincang pada dasarnya. Kita kena maklum, kita kena jelas harta ada banyak, duit ada banyak mana. Kadang orang tua kita ni
Bukan lapis kita ni. Lapis hak muda-muda ni dia banyak simpan dalam bank. Hak lapis dulu ni dia duk simpan bawah bantai kan. Ada yang bawah geran-geran dia letak betul kan. Kadang bila dah mati tu orang nak cuci cadar-cadar tu, angkat-angkat tengok ada ribu-ribu ada bawah tu kan, dia duk simpan. Jadi yang tu semua kena bincang dulu, clear cut. Yang ni ada berapa himpun semua siap. Okey. So kita bincang dulu pada dasarnya lah ni yang ahli warisnya adalah siapa yang tinggal ni. Kita adik-beradik nampak gayanya mak masih ada, kemudian kita nak lelaki, ada anak perempuan. So nampak gayanya kita sajalah yang dianggap sebagai waris. Tu pertama. So dari segi faraidnya sepatutnya mak kita ni, pasal kita ada, mak kita akan dapat 1/8 kan. Sebab meninggal tadi suami lah dikira tu, yang ni dikira isteri, so dia akan mendapat 1/8. So kita di kalangan anak lelaki, anak perempuan ni, agihan dia adalah nisbah 2/1. Macam tu lah. Okey. So kita dah bincang secara umum. So dan tanah ni ada banyak ni sekian, bangunan apa usaha ada banyak ni. Kita set tarikh pula bila kita nak bincang pada perbincangan seterusnya. Pasal apa kita bincang pada waktu tu? Pasal semua adik-beradik pakat balik bila ada kematian. So bincang dulu. Benda yang bersifat umum takkan tak boleh bincang. Boleh bincang. Tapi ada orang dia tak mau hak tu pun tak mau. Pasal apa? Ayah kita tak tanam lagi tu. Ataupun ayah kita baru je kubur duk merah lagi. Tanah duk merah lagi. Kita ni duk bincang dah bab tanah. Nampak. Sedangkan kita tak tahu ni balik ni, kemudian nak balik pergi sana balik ke dah mati di Pulau Pinang, nak balik ke Kuala Lumpur, depa anak-anak pakat duduk di Kuala Lumpur kan. On the way nak balik, accident, mati pula. So macam mana nak buat faraid dia? Kita kena bahagi dulu. Portion dia tu kena bahagi dulu. Selepas bahagi portion dia, portion hak dia dapat tu kena bahagi pula pada isteri dan juga anak-anak dia. Macam tu pula. Sebab dia adalah waris. Sewaktu dia hidup, sewaktu si mati meninggal dunia, merujuk kepada pak dia tadi kan. Ada orang dia tak ambil kira, dia kata tak ada dia kira mati habis tak ada bahagian dah. Kena ingat waktu tu kita telah ambil harta anak yatim secara zalim. Dan makan harta anak yatim ni seperti mana makan bara daripada api neraka. Waliyadzubillah. Dan yang tu ramai orang tak ambil berat dan tak rasa, pasal tak rasa lah kan. Tak rasa benda tu. Jadi kita duk rasa macam tak apalah, ambil lah pasal dia dah mati dah, kira kita anggap tak ada apa padahal dia adalah waris kerana dia masih hidup sewaktu si mati meninggal dunia. Jadi dia adalah waris. Sebab tu saya kata benda tu kena clear cepat. Jadi bila kita tangguh, kau ni akan mati pula lagi lepas pada selang 2-3 mak kita ni duk fikir pasal pak kita dan sebagainya, dia pula mati pula kan. Jadi banyak peringkat tersebut. Dan bila kita tangguh lagi, bila dah mai ke peringkat anak, duk tangguh lagi, mai ke peringkat kita dah ada cucu kan. Jadi ini semua akan melibatkan harta yang berengkai yang banyak kan. Jadi memang susah akan dilaksanakan agihan tersebut. Sebab itu perbincangan itu mestilah dilaksanakan di peringkat awal supaya agihan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Baik. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. So secara umumnya hadis ni dia nak cerita tentang ashabul furud dan juga asabah. Ashabul furud merujuk kepada orang yang akan mendapat harta pusaka berdasarkan peruntukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang baki tadi tu kan adalah keutamaan tu li aula rajulin zakar. Maknanya keutamaan itu bagi waris lelaki yang paling utama, merujuk pada yang paling dekat lah kan. So mereka ini akan mendapat portion harta baki setelah harta tersebut diagihkan kepada ashabul furud. Jadi itulah maksud utama perbincangan hadis ni secara umum.
Dan hakikatnya memanglah ada perincian tentang agihan, kerana bila hukum hakam faraid ni dia akan ada orang yang mahjub. Mahjub maksudnya dia takkan dapat bila mana ada individu ni kan. Contohnya pok-pok menakan tidak akan dapat bila ada saja anak lelaki umpamanya kan. Jadi itu antara contohlah kan. Jadi ada kira-kiranya kan, perinciannya. Jadi dia memerlukan kepada kita mengingati ya bahagian portion-portion tersebut, cara agihan, cara kiraan dan sebagainya. Dan alhamdulillah zaman kita lah ni dah dipermudahkan dengan ada pihak yang buat inovasi dalam bentuk kalkulator kan. Kalkulator. Jadi kalau tuan-tuan duk rasa duk fikir tengok kan, duk fikir kemungkinan yang banyak ni, tuan-tuan Google sahaja kan, kalkulator faraid, tuan-tuan kira tengok, kalau pak aku mati ni aku nak dapat macam mana tau. Jadi tuan-tuan fikir tengok kan. Tapi itulah kan, kita duk kira pak kita, anak kita pun duk kira juga kan. Jadi fikir-fikir bimai bila melibatkan harta ni macam tu lah kan. Ikut mana pun pada saya yang lebih utama adalah kita janganlah mengambil hak orang lain itu kan. Pak kita ni terkurang sikit-sikit tu tak apalah kan. Jangan ikut mana pun jangan ambil hak orang lain dengan cara yang salah, kerana kita bimbang disebabkan oleh benda-benda macam tu lah terhalang kita daripada masuk ke dalam syurga syurga Allah Subhanahu Wa Taala wal iyad billah, dan kita dihumbankan ke dalam neraka wal iyad billah. Baik, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, ini secara umum saja perbincangan kita pada malam ni. Nanti kuliah yang akan datang kita akan sambung pula pada hadis masih lagi berkaitan dengan harta pusaka ni. Yang ni perbincangan tentang ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Penyusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh sebab melahirkan. Kita akan bincang nanti tentang sedikit hukum hakam susuan, macam mana boleh berlakunya susuan tersebut. Ini semua insya-Allah kita akan bincang pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Kalau itu kalau nikah dua kena abang. Ya. Sebab itulah kita katakan dalam masalah poligami ni, yang bulah bilang kan, tengah panas. Poligami kena habaq. Jangan tak habaq. Jangan tak bagi tahu kepada isteri kita kan. Kerana ini melibatkan, antara masalah dia adalah melibatkan kalau sekiranya kita mati kan. Dan bila kita mati, mereka ni adalah individu yang berhak untuk menerima harta pusaka kita, isteri, zaujah kan. So dia patut dapat bahagian, dan kalau sebenarnya kita ada anak pula dengan ni, depa juga patut dapat bahagian. Maka sangat tidak patut kita tidak memaklumkan pada isteri kita tentang perkahwinan. Dia masalah poligami ni dia sama macam dengan monogami pun, hukum dia dari segi fiqh. Maksudnya kahwin tu pada dasarnya pun tertakluk kepada dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Poligami pun sama. Jadi masalah yang berlaku sekarang ni adalah kita menyembunyikan sehingga berlakulah benda-benda yang tak sepatutnya kan. Kemudian isteri kita hanya tahu kita mati ni, kita ada isteri lain ni pada hari kematian. Dan saya rasa pernah cerita pada tuan-tuan aku, saya tengok secara hidup lah kan, benda ni berlaku, dan saya rasa benda ni tak sewajarnya berlaku kan. Pada hari kematian, hari itulah isteri dia tahu yang dia ni ada isteri yang lain. Jadi tuan-tuan boleh bayang kan, pada hari kematian mayat dia ada tu, orang-orang di kawasan tu tahu yang hak ni lah isteri dia kan. Tiba-tiba mai pula satu rombongan isteri dengan anak-anak mai duk riau dekat jenazah tu. Tuan-tuan boleh bayang, semua orang ni duk tanya-tanya apa jadi ni kan. Ni siapa dia kan? Mengapa kita pun baru tahu hari tu kan. Bayangkan saya kena telefon isteri dia dan saya kena habaq isteri dia. Sebenarnya ni dia ni dia mati ni. Mati. Ni siapa ni? Jadi dia kata, ni siapa?
Saya kata saya ni kawan dia. Dia ada di mana? Saya tak ada di Pulau Pinang. Tak, dia ada di KL. Nampak bila kita mula menipu dan sebagainya kan. Ilah. Sebab tu saya memang tak sokong benda ni kan. Tak sokong kan. Susahlah buat benda-benda macam ni. Jadi kita kesian tengok pada keluarga tu kan. Dan kita ada banyak sangat bila kita buat satu penipuan, kita terpaksa menipu dan lain pula, dia ada banyak penipuan tu. Lapis dia tu terlalu banyak. Jadi kesianlah kepada ahli keluarga yang kita tinggalkan. Jadi kalau tak mampu tak payahlah. Tuan nak pening-pening kepala buat-buat. Jadi susah. Okey, boleh saya kira bersama. Wallahualam. Baik, dekat itu saja. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.